العلي العظيم. ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah yang berusaha Tuan Pengerusi Surau Al-Ihsan Kampung Sinaran Baru, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Surau, yang dihormati Barisan AJK Surau, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sambung pembacaan kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut oleh Al-Haji Abdul Ghani bin Al-Haji Yahya, penggali pertama tulisan Jawi ke surat 99 pada subtopik uzur Jumaat, uzur sembahyang Jumaat. Sebagai penutup fasal ini, fasal tentang sembahyang Jumaat, adalah dinyatakan bahawa segala keuzuran pada sembahyang berjamaah yang disebutkan dahulu berlaku juga pada sembahyang Jumaat ini. Contoh seperti sakit, sangat lapar, takut jumpa piutang. Dia hutang orang, dia takut jumpa orang yang dia hutang tu. Hujan dan lain-lain. Jadi kena tengok pada bab sembahyang berjemaah lah. Dan juga dinyatakan sunat-sunat dan adab hendak hadir Jumaat, iaitu sunat mandi bagi mereka yang hendak hadir sembahyang Jumaat. Waktunya mulai dari waktu fajar pagi, waktu subuh lah. Tetapi yang afdalnya ketika dekat hendak pergi. Yang paling afdal nak pergi masjid tu baru mandi. Membersihkan badan daripada bau yang menyakiti. Maknanya bau badan kita tu tak selesa lah bau tu kan, nak bersihkan. Macam mana? Mandilah. Sabun lah. Kalau mandi gitu je dapat pahala mandi, tapi bau tak hilang. Mandi cowboy, itu mandi cowboy kira mandi lagi. Kalau mandi seniman bujang lapuk lah, kira tak mandi tu.
Basahkan air mata je, tak mata pun tak hilang. Masuk bilik air ramai-ramai 3 orang, anu air sikit, tak mata dah keluar. Tu bukan mandi koboi tu, bukan mandi lah tu. Mandi koboi tu kira tak pakai sabun lah, pun mandi juga dapat. Pahala sunat mandi tu dapat. Tapi nak hilangkan bau kena pakai sabun, hilangkan bau. Memakai pakaian yang berwarna putih, sunat pakai pakaian warna putih. Mengerat kuku jika panjang, cabut bulu ketiak. Asalnya bulu ketiak tu sunat dicabut. Kalau cukur, tak pastilah dapat ke tak pahala cabut bulu ketiak tu. Sakit ustaz. Dia mula-mula je sakit, lama-lama sedap. Tak percaya cuba. Kalau banyak-banyak mungkin sakit. Selai-selai lah. Bila dah habis ustaz, buatlah sikit-sikit. Dulu guru agama saya ngajar letak tawas. Tak tahulah dia pun, saya pun tak pernah buat. Sapukan tu senang cabutnya tu kan, serap sekali cabut. Baik. Jadi asalnya bulu ketiak tu sunat dicabut. Andam misai. Diandam makna dicantikkanlah, dipendekkan. Bukan dicukur. Tapi kalau cukur taklah haram. Cuma asalnya diandam. Misai tu diandam, bukan dibuang terus semua. Itu menurut mazhab kita Syafi'i lah. Sunat. Cukur bulu ari-ari. Bulu ari-ari ni bulu kemaluan. Asalnya disuruh cukur. Memakai bau-bauan yang wangi. Bau yang wangi, jangan bau yang tak wangi. Bau yang wangi. Kalau bau minyak wangi yang murah RM5, RM10 boleh juga, daripada tak ada. Yang lagi baik, yang mahal sikit lah, puluh-puluh, ratus. Minyak wangi. Biasa kalau minyak wangi untuk ibadat ni digalakkan minyak atar lah. Minyak atar. Tapi kalau pakai minyak wangi lain, minyak wangi Boss ke apa je nama tu kan, Dashing ke, benda yang ada alkohol tu macam mana ustaz? Banyak pendapat kan. Jadi dalam kitab-kitab alkohol ni tak ada dalam kitab. Tetapi alkohol tu sebahagian daripada kawan-kawan dengan metanol, dengan kalau yang belajar sains doktor tahulah kan, kawan-kawan dengan macam minyak kapak punya bahan-bahan tu kan, dia sama jenis. Cuma dalam arak ada alkohol, tapi bukan semua alkohol itu arak. Asal alkohol arak tidak. Tapi dalam arak mesti ada alkohol. Jadi maknanya kalau arak dikira najis, tak boleh kena pada badan, pakaian dan tempat sembahyang. Tapi kalau minyak wangi yang ada alkohol, kira kesimpulannya lah, pembahasannya panjang, tak dikira najis. Maknanya boleh, harus diperbolehkan. Cuma lain macam lah. Biasa orang bau minyak atar ni, tiba-tiba bau minyak wangi, dashing lah, apalah itulah. Baik. Kemudian dan senyap mendengar khutbah. Itu adab ataupun sunat-sunat dalam khutbah. Maknanya kalau bising tu boleh, yang penting dengar. Tetapi pahala tu tak dapatlah. Tu kan hadis tu kan yang dibaca oleh Bilal tu. Orang siapa berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah, maka lenyaplah pahala Jumaatnya, rugilah. Barang siapa masuk masjid walau berkata diam sekalipun dengan kawannya, diam, dia nak suruh kawannya diam, dia pun hilang pahalanya kan. Sah tu sah, cuma hilang pahala, rugilah. Barang siapa masuk masjid, imam sedang membaca khutbah, hendaklah ia sembahyang sunat qabliyah secara ringkas.
Jadi ada orang mengatakan, pernah saya dengar, kalau khatib dah baca khutbah, kau jangan sembahyang lagi, terus duduk. Terus ataupun gantikan dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Sedangkan yang afdalnya sembahyang, boleh sembahyang sunat qabliyah tapi ringkas. Jangan panjang-panjang lah, ringkas. Sama ada yang wajib sahaja ke, buat yang wajib sahaja. Maknanya sembahyang sunat tapi ambil rukun sahaja, ringkas. Tetapi orang yang sudah duduk dalam masjid, dia dah duduk masjid sebelum khutbah lagi, mendengar khutbah, haram bangun sembahyang ketika itu. Kalau dah duduk, dah duduk sebelum khutbah, waktu khatib pun baca khutbah, haram bangun sembahyang ketika itu. Dah jangan sembahyang, dah bukan waktu untuk sembahyang tu, waktu untuk duduk dengar. Sama ada sembahyang sunat atau fardu, sama ada sebelum khutbah ia sudah sembahyang atau belum. Jadi kalau dah duduk sebelum khutbah, dah haram bangun, haram terus hukumnya. Kalau dia masuk lambat, khatibnya dah baca khutbah, sedang baca khutbah, maka sunat sembahyang qabliyah. Sembahyang tahiyatul masjid qabliyah. Yang utama sembahyang qabliyah, dapat pahala tahiyatul masjid. Tapi jangan niat dua-dua, tak boleh. Niatnya qabliyah sahaja, tapi ringkas. Baik. Ya saya. Ya. Kalau itu jemaah yang masih di luar, macam mana? Yang masih ada di luar masjid, Luar masjid. dia bercerita-cerita sedangkan hati sudah banyak apa? Itu mana? Dia cerita dekat luar masjid. Bercerita, berbual lah. Berbual dekat luar. Jadi kalau berbual ketika khatib baca khutbah ni tak beradab lah. Tapi kalau dia masuk dalam, kalau dia dengar khutbah, bagus, okey lagi lah. Cumanya pahala Jumaat tu tak dapat. Tapi kalau dia berbual dan tak dengar, dan dia tu masuk dalam 40 orang tu, jadi tak sah nanti. Sebab dia kena wajib baca dengar khutbah. Jadi seeloknya jangan berbual. Seeloknya jangan berbual. Dan jangan tengok handset. Tengok handset tu. Kenapa saya selalu nampak kalau jemaah yang belum masuk tu ada mesti cerita-cerita. Cerita-cerita. Tu kita nak suruh diam pun tak boleh, pasal nanti kita pun kan. Gini je lah. Kalau budak boleh lah buat macam tu kan. Orang tua, wah, balas balik macam tu payah juga. Main mata pula kan. Itu mata je, gini sekali ada. Banyak. Boleh. 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 Cuma kalau boleh masuklah lagi satu. Yang cerita bagusnya, afdalnya masuklah kalau masih muat kan. Lagi satu dapat pahala iktikaf tu lebih lah. Jadi masalah orang berbual masa khutbah ni, hukumnya tu tak dapat pahala sunat, tak beradab. Tetapi dari segi sembahyang Jumaatnya sah lah. Kalau dia tak masuk dalam 40 orang, dia kalau dia masuk dalam 40 orang, dia wajib dengar. Kalau nak bercakap pun kena dengar. Maknanya tak boleh banyak lah cakapnya tu. Kalau dia tak masuk 40 orang tu, cuma tak dapat pahala tu je lah. Baik. Biasa kalau yang saya nampak dekat Masjid Taman Dahlia, Masjid Taman Dahlia, Tampoi itu, dia upah pihak masjid, upah rela perempuan, jaga. Biasa budak-budak belakang pusing. Jadi rela tu senyaplah sikit kan. Senyap sikit. Kalau tak dia berbual daripada awal khutbah. Ya saya. Apa dia? Masjid Sulah? Macam mana? Oh, relanya seorang perempuan, seorang lelaki.
Jadi yang lelaki tu macam mana tak tahulah. Mudah-mudahan solat lah. Baik. Jadi apa nama ni, kalau tak dicegah daripada kecil kan, biasa budak kecil daripada kecil, daripada budak tak diajar, nanti sampai jadi bapak budak nanti. sampai ke atuk budak nanti jadinya. Dia biasa duduk je masjid, jumpa kawan lama pula tu. Banyak cerita dah. Kau nak tahu dah, kau nak tahu habislah. Panjanglah khutbahnya. Khutbahnya pula panjanglah dia punya cerita je tu kan. Khutbah dah habis pun dah habis cerita. Dah habis sembahyang, habis salam, sambung balik. Kan. Jadi kena didik. Kalau kita bawa anak kita, pesanlah, jangan suruh campur budak. Kalau boleh khitankan awal, sunatkan awal. Jadi boleh sembahyang sebelah. Senang ceritanya kan. Tak payah ikut budak-budak tu. Kawan ada masjid sini. Kau nak kawan nanti kat sekolah ke mana ke, taman permainan tak apa. Ni masjid jangan. Dia campur je kawan dia, habislah. Yang baik macam malaikat pun jadi setan tukang. Pengaruh kawan tu kan. Jangan. Baik, sambung. Sembahyang sunat hari raya. Habis tentang sembahyang Jumaat. Nanti saya tengok lagi kalau ada masalah-masalah lain yang berkaitan dengan sembahyang Jumaat, saya carikan. Baik, sembahyang sunat hari raya, sembahyang raya. Sembahyang raya fitri dan sembahyang raya adha. Yang disebut sembahyang 2 hari raya itu sunat muakkad. Dia sunat yang muakkad, yang dituntut. Termasuk dalam kumpulan sunat yang disunatkan berjamaah. Maknanya sembahyang hari raya kalau sembahyang sendiri boleh, disunatkan sahaja berjamaah. Dan sunat dikerjakan seorang diri, boleh juga sembahyang seorang diri. Tak sama ada orang mukim atau musafir, laki-laki dan perempuan. Laki boleh, perempuan pun boleh. Tetapi orang yang sedang mengerjakan haji tidak sunat mengerjakannya berjemaah. Membuat haji tak disunatkan berjemaah, sembahyang sendiri saja. Sekalipun ia tiada di Mina. Kenapa? Kerana mereka sedang sibuk dengan kerja haji. Dari itu disunatkan mereka sembahyang bersendiri-sendiri sahaja. Mula masuk waktu kedua-dua sembahyang ini dari sejak mula terbit matahari. Maknanya sejak habis waktu subuh lah, waktu isyraq. Tetapi sunat ditunggu hingga naik setinggi kira-kira 7 kaki di tepi langit. Asal masuk waktu tu, habis saja subuh dah boleh sembahyang dah. Tapi contohlah kalau apa nama raya adha kan, banyak lembu nak disembelih contohnya, ni kita kena awal ni sembahyang raya, pas habis subuh je kita terus sembahyang. Tak ada 9, pukul 8:30, 9 tak ada. Dia lepas habis je subuh terus sembahyang. Andai kata nak buat boleh, cuma yang afdalnya tunggu hingga naik setinggi kira-kira 7 kaki di tepi langit, naik matahari tu 7 kaki. Macam nak kira dia, lebih kurang waktu apa nama ni, 16 minit selepas kira waktu isyraq lah. Tadi silap, bukan isyraq tadi. Mula masuk waktunya waktu syuruk, terbit matahari Yang afdalnya ditunggu sampai waktu isyraq atau duha, 16 minit. Biasanya 16 minit selepas syuruk. Kalau syuruk pukul 7, jadi 7.16 yang afdalnya. Kalau pukul 8:30, 9, tak apalah tu dalam waktu. Cuma yang afdalnya tu 16 minit tu lepas syuruk. Dan berkekalan waktunya hingga gelincir matahari. Gelincir matahari ini waktu zuhur. Maknanya pukul 12 boleh tak Ustaz? Boleh. Tak pernah dibuat orang lah tapi kalau dibuat, wah viral tu. Kampung Senaran Baru sembahyang raya pukul 12. Kenapa? Tak tahulah. Taklah saya buat. Ini dari segi ilmu sahaja, sehingga gelincir matahari. Kalau ada contoh tertinggal apa, ada urusan ke, ada hal ke kan, katalah pagi tu orang sibuk sembahyang raya, kita ada urusan sembahyang jenazah, uruskan jenazah ke apa kan, tak tahu juga kan. Jadi apa nama ni, paksa dah sembahyang lewat, nak sembahyang sendiri kan.
Baik. Lafaz niatnya usolli sunnata idil fitri rak'atain lillahi ta'ala. Artinya lebih kurang sahaja aku sembahyang sunat raya fitri 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dan usolli sunnatal idil adha rak'atain lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat raya adha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sekurang-kurang sembahyang raya ialah 2 rakaat seperti sunat zuhur, dan yang lebih sempurnanya ditambah takbir pada rakaat yang pertama 7 kali lain daripada takbiratul ihram. Jadi kalau campur takbiratul ihram jadi 8 lah. Bila baca takbir 7 kali itu selepas takbiratul ihram, selepas membaca doa iftitah. Lepas itu baca a'udzubillah, Fatihah dan surah Qaf. Panjang tu. Atau Sabbihis, suratul A'la, atau Qul ya ayyuhal kafirun. Masa takbir tambahan itu sunat angkat tangan macam masa takbiratul ihram juga. Dan di antara 2 takbir sunat baca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi andai kata terlupa, imam terlupa, makmum pun terlupa, dah sembahyang ajalah 2 rakaat macam biasa. Kalau imam terlupa, makmum ingat, adakah sunat diingatkan makmum, diingatkan imam? Macam mana? Sebab benda tu sunat. Ya. Jadi apa nama ni? Benda tu bukan wajib. Jadi tak sunat diingatkan imam tu. Ya, sebab apa? Dia tu sunat, benda sunat. Ya. Kalau benda rukun wajib, boleh kita ingatkan imam tu. Pernah berlaku kan, asal imam terlupa je ingatkan, asal imam terlupa, formula je macam tu. Rupanya bukan semua yang imam lupa tu sunat diingatkan. Jadi imam lupa sembahyang raya, lupa nak takbiratul ihram. Bukan lupa, bukan takbiratul ihram, takbir 7 kali. Dia bukan lupa, tak cukup bilangan. Imam nak kira payah juga 7. Tak tahulah, barangkali jarinya tak cukup 7 ke, ataupun apa ke kan. Banyak yang masalah yang dipikirkan ke, tak cukup 7. Makmum pun tak cukup 7 ni. Subhanallah, dia pun subhanallah kat imam. Sebab imam tak jawab, mana sunat, ingatkan aku, benda ni sunat, jangan ingatkan aku. Batal semua kan. Jadi imam pun diam je lah. Lepas sembahyang monyok je imam. Ini kisah benar tuan-tuan. Dah meninggalkan orang yang buat tu. Tak apalah. Jadi pengajaran. Jadi imam belajar, makmum pun belajar. Andai kata terlupa, dah diam aja, benda tu pun sunat. Ya. Itu apa lagi kalau cuma terlupa bilangan, baik. Kemudian jika syak pada bilangan takbir, umpamanya adakah sudah selesai 7 kali atau 6 kali, ini cerita bukan lupa nak takbir 7 kali, dia lupa bilangan. Ni imam je lah ni, ataupun sembahyang sendiri. Hendaklah pakai yang sedikit, iaitu 6. Kemudian tambah satu lagi, 6 ke 7, ambil yang yakin 6 lah. 7 tu tak pasti, so ambil 6, tambah lagi satu. Makmum dah kira memang confirm dah 7, tambah lagi satu, 8 pula. Tak apa, siapa ni imam kan, kena ikut imam lah. Makmum kenalah mengikut imam tentang takbir ini, sama ada lebih atau kurang. Ikut aja imam, lebih ikut, kurang pun ikut. Bayang subhanallah. Perempuan pula tepuk, kan? Banyak pula tepuk je. Ingat. Baik. Jadi salah satu tipsnya biasanya pakai jari lah sembahyang tu kan. Allahu Akbar, satu. Tapi Allah macam ni pula. Bayar juga. Allahu Akbar gini-gini pula 5. 6 kan gini macam gini pula. Makmum pahal pula imam ni kan. Jarinya tak lepas pula. Pandai-pandailah buat. Pandai-pandai imam lah kan. Kira sendiri dalam hati, Allahu Akbar. Jangan sebut satu, batal pula. Bayangkanlah nombor 1, Allahu Akbar, nombor 2, nombor 3 kan. Itulah tips yang paling selamat. Begini payah pula nanti.
Boleh tu boleh, sah sembahyang. Cuma sunat mengangkat tangan tu tak dapat lah, pasal tak sempurna. Apa hal pula jadi macam ni kan. Makmum pula pelik. Makmum ikut sekali, kita kena ikut imam ni, dah begini semua. Kena pula masjid negara rakam dah, apa hal pula ni, takbir semua tutup jari kan. Jadi pandai-pandailah imam apa yang kira 7 tu bayangkan nombor lah, biasa senang. Jadi kena bersih fikiran tu kan. Jangan teringat-ingat nombor pelat lah apa kan, biar fokus nombor takbir tu apa, takbir 7 kali sahaja. Baik. Dan ditambah baca takbir pada rakaat yang kedua 5 kali. Yang rakaat pertama 7, maka rakaat kedua 5. Lain daripada takbir qiyam. Daripada sujud Allahu Akbar tu, itu takbir. Tapi tak ada angkat tangan. Tak sunat angkat tangan pasal apa? Tak ada tahiyat awal. Yang sunat angkat tangan tu daripada sujud kalau tahiyat awal. Jadi sembahyang subuh tak ada angkat tangan daripada sujud. Yang ada cuma sembahyang maghrib, zuhur, asar, isyak. Itu pun selepas tahiyat awal. Kalau rakaat pertama, maghrib, isyak, subuh semua sembahyang lah. Lepas rakaat pertama tu bangun daripada sujud nak pergi pindah rakaat yang kedua, tak sunat angkat tangan. Salah Ustaz? Tak salah, tak haram, tapi bahaya. Dah bahaya kenapa pula? Sebab tak disunatkan angkat tangan. Awak angkat tangan dah kira tambah pergerakan. Contoh daripada sujud rakaat pertama Allahu Akbar, tak disunatkan tapi awak angkat juga. Ini 1, ini 2, dah 2. Kalau Allahu Akbar confirm apa ni, cukup komplit package-nya untuk membatalkan sembahyang. Pasal apa? Dah 3 pergerakan. 1, 2, 3, kepala sekali kan. Jadi pada sujud Allahu Akbar, dongak sap habis. Serentak pula tu kan. Kalau ada jarak tu selamat lagi. Betul? Allahu Akbar. Selamat. Lagi selamat jangan angkat tangan. Pening lah Ustaz. Ada pening tak payah angkat tangan. Orang lain angkat, orang nak ikut angkat, kena belajar ilmu angkat. Ilmu angkat tangan kena belajar. Macam juga apa nama, kereta signal rosak. Kalau kita kan belah kanan, kalau motor tu boleh lah nak belok kanan, belah kiri. Kereta macam mana nak sampai? Kereta kan. Jadi nak belok kanan gini je, diam-diam tangan keluar tu kan. Dah belok kanan. Nak belok kiri je dah pusing. Tu kalau dia seorang faham, yang lain tak faham. Salah juga. Jadi dia kena belajar, yang lain semua belajar juga. Jangan ambil lesen terbang, tak tahu apa hal pula ni, nak belok kanan pusing-pusing tangan ni kan. Rupanya nak belok kiri. Baik. Jadi bab sembahyang angkat tangan pun kena belajar juga. Patah balik sini tadi. Jadi lain daripada takbir qiyam. Kalau qiyam tadi takbir yang maknanya sebutan Allahu Akbar tu angkat tangan tak sunat. Pasal apa? Rakaat pertama tak ada tahiyat awal. Dan buat macam rakaat yang pertama, iaitu lepas Fatihah baca surah, iaitu lepas Fatihah baca buat macam rakaat pertama, maknanya lepas takbir qiyam tu takbir dulu 5 kali. Macam tadi rakaat pertama lepas doa iftitah. Selepas membaca doa iftitah, maaf salah pula. Yang kemudian tambah takbir rakaat pertama 7 kali lain daripada takbir ihram. Minta maaf. Apa nama ni? Sebelum baca doa iftitah, selepas takbiratul ihram betul Allahu Akbar. Lain daripada takbiratul ihram selepas membaca doa iftitah. Ayat macam mana ni? Dan yang lebih sempurnanya ditambah takbir pada rakaat yang pertama 7 kali lain daripada takbiratul ihram. Selepas baca doa iftitah, lepas itu baca baca doa iftitah dulu, minta maaf.
takbiratul ihram, baca doa iftitah, Allahu akbaru kabira tu kan hingga akhir. Sebut pasal iftitah, Allahu akbaru kabira ke Allahu akbar kabira. Kalau kita nak sambung, Allahu akbaru kabira, ra tu baris depan dihidupkan. Kalau nak berhenti, Allahu akbar kabira, ayatnya macam tak kena pula. Jadi kena hidupkan ru tu Allahu akbaru kabira. Lepas baca doa iftitah, takbir 7 kali. Lepas itu baca a'udzubillah, Fatihah dan surah Qaf. Ayat dia tu kena faham tu Rakaat kedua tak ada doa iftitah. Jadi lepas bangun daripada sujud, terus takbir 5 kali diselangi dengan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, baca surah Iqtarabatis Saah. Ini surah apa ni? Atau Hal Ata, surah Ghasyiyah. Iqtarabatis Saah, saya lupa surah apa. Atau Qul Huwallahu Ahad. Tengok imamnya lah. Kalau hafal, dia silakan. Dan tengok juga makmumnya. Makmumnya tu larat ke tidak. Ada masjid saya ngajar, apa nama ni, imamnya ada sesemua sikit, demam sikit. Jadi baca surah pendek-pendek. Makmumnya minta, imam masih baca surah pendek je, surah panjang sikit. Imam ni pun geram. Dia pun baca surah panjang, satu muka surat. Tombang seorang. Panjang sangat. Dia bukan setakat satu muka surat, berlagu. Dalam hati imam kau, ambil kau. Pendapat dia kata. Imam tu ada masa-masa dia nak baca surah pendek. Yalah, mungkin keadaan dia kurang apa nama ni kan, kurang selesa ke apa, badan tak sedap ke kan. Jadi surah pendek, tapi dia selalu kalau baca surah pendek, dia lepaskan makmum baca Fatihah. Bagus. Yang tu bagus. Memang disuruh dalam kitab, imam selepas Fatihah sunat diam sehingga makmum habis selesai Fatihah. Sekira-kira makmum habis baca Fatihah. Macam mana nak tahu? Makmum kan baca perlahan. Ada 2 cara. Pertama, kita baca sendiri Fatihah sekali lagi, perlahan-lahan, imam lah. Ataupun yang kedua, zikir sekira-kira sebanyak Fatihah lah. Macam saya baca zikir perlahan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 3 kali. Lantaklah imam makmum tu, ini kira Fatihah yang sederhana lah. Kalau yang betul panjang memang belum habis Fatihahnya lah. Kalau yang baca pendek, tunggu je lah. Laju kadang dia baca Fatihah dah habis. Lama pula imam ni nak baca surah kan. Jadi dia pun berehem. Nak memberi signal supaya memberitahu yang dia tu dah habis Fatihah. Dan dia ingat imamnya lupa baca surah kan. Rupanya berdehem dalam sembahyang, batal sembahyang. Baik, sambung. Fatihah dan surah-surah dalam kedua-dua sembahyang raya sunat dibaca dengan suara yang kuat atau nyaring. Walaupun di siang hari sunat baca kuat. Selepas sembahyang raya yang dilakukan secara berjamaah, sunat dibaca 2 khutbah oleh imam, yang mana di dalamnya diterangkan hukum fitrah pada raya fitrah dan hukum kurban pada raya adha. Didahulukan dengan takbir, yang ini menyebut Allahu Akbar 9 kali berturut-turut pada khutbah yang pertama dan 7 kali pada khutbah yang kedua. Takbir raya. Kemudian pada hari-hari raya ini, orang ramai sama ada laki-laki atau perempuan yang lain daripada mereka yang mengerjakan haji disunatkan mengucap takbir. Manakala orang-orang yang sedang mengerjakan haji disunatkan mengucap talbiyah selagi ia dalam ihram. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda. Innal hamda Kenapa innal hamda? Sebab lagunya macam tu. Baca balik. Labbaik Allahumma labbaik. Kenapa tak labbaika? Kenapa tak labbaik Allahumma labbaika? Kenapa tak macam tu? Berhenti kan? Labbaik Allahumma labbaik. Buat mati dekat situ.
labbaik la syarika lak labbaik, mati lagi. Innal hamda. Kenapa tiba-tiba hamda? Kalau nak matikan innal hamd. Kalau nak sambung, kalau nak hidupkan innal hamda wan ni'mah. Barulah kena. Yang ni mati ni hidup pula. Ngelat kata. Baik. Habis dah lagu macam tu, dah ikut lagu. Suka ikut lagu kan. Biar best. Yalah best tapi salah. Innal hamd wan ni'. Kalau innal hamda seolah-olah ada alif kat situ tambah. Innal hamd. Yalah semua lagu salah. Dia tak buat lagu. Salah-salah lah, takkan nak cakap betul pula kan. Dah salah tu kata salah, takkan cakap betul. Kita bukan nak condemn. Buatlah lagu yang betul. Kalau buat lagu betul, kita tak cakap salah. Dah dari segi tajwid salah lah, takkan cakap betul. Ni lagu tak apa. Lagu tak lagu. Tajwid tetap tajwid. Kalau macam tu kan nanti orang nak mengelak daripada tajwid, berlagu je semua. Ya tak? Cerita pasal lagu, cerita pasal salah ni, alang-alang sebut sekali pasal selawat. Allahumma salli salatan kamilah. Itu yang bertajwid. Yang tak bertajwid, tahu sendirilah. Tu kan, malas nak baca kan. Lagu tak salah, cuma tajwidnya biar betul. Bila mula buat lagu tu tajwid dah betul tapi sedap, habislah susah nak betulkan. Maka yang tu beramai-ramai satu negeri. Ada masalah ke Ustaz? Gini, Allahumma, ya Allah ya Tuhanku. Tapi kalau Allahumma tu tak tahu apa makna ni, dah tambah alif situ. Lepas tu salli, saya dah sebut sini apa sebut lagi lah halang-halang. Salli, selawatlah olehmu ya Allah ke atas Nabi Muhammad. Maknanya selawat tu bukan suruh Allah Ta'ala berselawat, baca Allahumma salli ala Muhammad. Allah Ta'ala selawat kepada Rasulullah, maknanya Allah turunkan rahmat. Kita minta ya Allah selawatlah ke atas Nabi Muhammad, rahmatilah Nabi Muhammad. Salli, selawatlah olehmu wahai lelaki, satu orang lelaki. Kenapa kita kata Allah Ta'ala tu lelaki? Allah Ta'ala kan tak berjantina. Dalilnya banyak ayat Quran menunjukkan Allah Ta'ala tu memanggil dirinya sebagai menggunakan kata ganti nama lelaki. Bukan maknanya Allah Ta'ala tu jantinanya lelaki, tidak. Allah tak ada jantina. Maknanya kuat. Lelaki ni kuat. Baik, jadi contoh kul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, dia lelaki. Asal huwa tu untuk kata ganti nama diri lelaki, huwa. Kalau perempuan hiya. Allah Ta'ala tak firman kul hiyallahu ahad, kul huwallahu ahad. Jadi untuk Allah Ta'ala kena guna kata ganti nama lelaki. Salli, Allahumma salli ala. Li tu pendek. Kalau li dipanjangkan, salli, maka maknanya selawatlah olehmu wahai perempuan. Selawatlah olehmu wahai perempuan. Dah menggunakan kata ganti nama perempuan untuk Allah Ta'ala. Jadi makna dekat situ dah lari. Dah jauh larinya tu, tak boleh kejar dah tu. Kecuali kena potong yang pendek, solinya tu. Buatlah lagu yang pendek. Ustaz buatlah, Ustaz pandai sangat. Kita ni tak pandai buat lagu. Kita ni belajar tajwid saja. Yang pandai buat lagu, tolonglah buat lagu bertajwid. Jadi bila buat lagu bertajwid, barulah lagu pun sedap, tajwid pun ada kan. Baik, itu sebab kalau kat sekolah biasa lepas sembahyang disuruh macam tu juga. Tapi kalau saya jadi imam, saya suruh budak je yang baca kan. Pasal apa? Saya baru masuk sekolah tu, pandai-pandai tukar kan. Baik. Habis kalau masjid-masjid surau baca, saya alhamdulillah lah ada tempat yang biasanya baca tu. Bila saya jadi imam, tempat-tempat yang selalu baca tu saya tak jadi imam. Imamnya akan jadi imam. Kalau tempat-tempat yang saya jadi imam pula, biasanya tak baca. Selamatlah. Kalau disuruh baca, saya tak nak jugalah baca. Sebab kita dah tahu kan,
Jadi dekat situ masalah tu. Kemudian nama Nabi Muhammad pun panjang. Tu kan. Muhammad tu kan panjang kan. Baik. Jadi sambung balik talbiyah. Mengucap talbiyah kena bertajwid juga. Azan isyak masuk azan isyak. Masuk isyak. Kita sambung sikit. Subhanallah, alhamdulillah.
sambung sikit ya. Manakala orang-orang yang sedang mengerjakan haji disunatkan mengucap talbiyah selagi ia dalam ihram. Sekiranya sudah tahallul, baru sunat pula mereka bertakbir. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamd wan ni'mah laka wal mulk la syarika lak. Jadi semua mati. Takbir ini dilakukan dengan dua suara yang kuat, dengan suara yang kuat dengan suara yang kuat di mana-mana sahaja, sama ada di rumah, di jalan-jalan atau masjid, atau di surau, atau di lainnya tempat yang munasabah. Kat rumah pun boleh Waktunya kenderaan pun boleh. Waktunya mulai dari sejak masuk matahari malam raya fitrah. Masuk matahari itu maghrib. Jadi masuk matahari malam raya fitrah. Masalahnya menentukannya tu kena tengok nak bulan. Jadi confirm nampak nak bulan, barulah takbir. Memang masuk matahari itu masuk di waktu maghrib dah boleh takbir raya. Tapi kena tengok nampak anak bulan dulu. Dah nampak barulah confirm malam raya fitrah. Tak nampak belum malam raya. Boleh nampak ke Ustaz? Boleh, banyak kali dah nampak. Doktor pun pernah tengok Doktor Abang Rahmat. Kalau nak join boleh. Ni apa persatuan apa? Bukan persatuan lah. Persatuan apa? Nak tengok je. Nak tengok sendiri. Macam mana Ustaz? Tengok sendiri, pergilah dekat pantai. Pantai pada selatan barat. Barat, pasal matahari terbenam kat barat. Pergi pantai timur, tak nampak matahari terbenam. Salah tempat. Dia pergi ke Terengganu. Mana Ustaz tak nampak matahari terbenam? Awak pergi pantai mana ni? Matahari terbenam dekat barat, timur tu terbit. Salah lah. Nampak. Kena belajar juga. Baik. Pantai barat. Pergilah pantai barat. Kemudian itu yang paling elok pantai lah. Kalau tak dapat pantai, tempat tinggi lah, yang tak ada halangan, boleh nampak matahari terbenam. Terbenam saja matahari, masuklah maghrib. Kemudian waktu maghrib itulah waktu untuk bermulanya melihat anak bulan. Kalau nampak anak bulan sebelum maghrib, tak dikira lagi. Sebelum maghrib nampak. Dah dekat maghrib tu kan, pukul 6.45, katalah maghrib pukul 7, 6.45 nampak dah. Dah nampak. Tapi belum dikira. Masuk je maghrib, hilang. Allah. Ditutup awan. Tak boleh dikira. Tak nampak tu, walaupun dengan sebab ditutup awan tebal, daripada maghrib sampai masuk isyak tak nampak. Dia waktunya maghrib saja melihat tu. Tak nampak. Bukan sampai isyak, minta maaf. Sampai terbenam matahari lah. Sampai terbenam bulan. Macam nak tahu terbenam bulan, nampak pun tidak. Tu kena belajar ilmu falak lah, ilmu astronomi. Kalau paling senang download apps view tu, alamat planet view ke apa benda entah, astronomi view ke benda entah. Jadi kita boleh tahu kedudukan planet, kedudukan bulan, kedudukan matahari, boleh tahu. Cuma tepat dengan kurang tepat tu bergantung pada handset dan juga apps tu lah. Macam handset saya murah ni, kurang tepat sikit. Biasa tengok bulan belah kiri lagi, dia punya anggaran dia bulan kat sebelah kanan. Dia akan pakai kamera, jadi apps tu akan tunjuk bulan kat mana, matahari kat mana. Test tengok matahari memang nampak kan. Matahari kat kiri, dia punya gambar matahari kat sebelah kanan. Lari sikit. Kan? Dia kena handset yang mahal ke, ataupun apps-nya ke ada masalah baik. Jadi dan dalam jadual ataupun kalender Jabatan Agama negeri biasanya ada berapa lama bulan berada di kaki langit, ataupun berapa darjah. Kalau kita tahu berapa darjah kedudukan bulan, kita boleh tahu berapa lama dia akan berada di kaki langit. Baik, jadi kalau nampak anak bulan raya, takbir. Kalau takbir raya lah. Selain takbir nak nampak anak bulan tu, boleh takbir raya. Kalau tak nampak, maka puasa lagi. Cerita raya kan, puasa lagi. Baik.
berkekalan hingga imam bertakbir. Tadi masuk waktu nak takbir tu bila? Malam raya fitrah, masuk matahari maghrib, dan malam raya adha. Pun samalah. Tapi raya adha bukan berapa bulan? 10 Zulhijjah. Dia bukan macam raya fitrah 1 Syawal. Baik. Jadi masuk waktu bertakbir tu malam raya. Berkekalan hingga imam bertakbir sembahyang raya pagi raya. Ini pada mereka yang sembahyang berjemaah. Ni sembahyang sunat raya fitrah dan hingga takbir sembahyangnya sendiri pada orang yang sembahyang seorang diri, hingga gelincir matahari pada mereka yang tiada sembahyang langsung. Jadi kalau yang tak sembahyang raya tu boleh sampai gelincir matahari zuhur. Kalau yang sembahyang raya sampai habis sembahyang berjemaah, takbir sembahyangnya sendiri pada orang yang sembahyang seorang diri ni. Bergerak hingga imam bertakbir sembahyang raya. Mula sembahyang raya tu dah tak sunat lagi bertakbir raya. Jadi lepas sembahyang raya fitrah, raya fitri, raya Aidul Fitri. Bukan Aidil Ustaz, bukan. Ambil nama Ustaz Aidil itu nama, patutnya Aidul. Dah orang Melayu tak tahu bahasa Arab. Aidil. Itulah hari raya Aidil Fitri. Asal bahasa Arab Aidul Fitr. Apalah macam mana. Baik. Jadi takbir saja sembahyang raya dah tak sunat bertakbir raya. So masanya tu pendeklah kalau raya fitrah. Raya adha nanti ada huraian dia. Bacaan takbir itu demikian: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ni yang disarankan untuk orang yang pendek nafas macam saya. Bagusnya macam tu, pendek-pendek. Kalau yang panjang nafas, jangan baca macam ni, kena sambungkan ra baris depannya tu. Contoh, jap saya tarik nafas panjang sikit. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ra baris depannya tu kena hidupkan. Baik, dibaca 3 kali. Lepas itu elok ditambah Allahu akbaru kabira. Ini dia tak baris depan kata kena tambah sendirilah. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini contoh. Jadi kena bezakan tu ha pedas dengan ha bulat. Yang bedal semua ha bulat atau bedal semua ha pedas. Tak hafal, tengok tulisan. Dah tak hafal, duduk depan imam suarakan mikrofon. Dah tahu kan. Jadi kalau tak hafal mana yang ha bulat, ha pedas, tengok tulisan. Jadi tak salah. Kalau tak dibedal semua ha bulat. La ilaha, saya malas nak la ilaha illallah, minta maaf. La ilaha illallah. Saya tak nak ajuklah, takut maknanya berubah tu Jadi ha pedas bunyikan ha pedas, ringan, ha terbuka. Ha bulat bunyikan ha bulat, tebal. Jangan dihentam semua. Huruf H ni ustaz, semua huruf H. Ini bahasa Arab ada H ha pedas dengan H ha bulat. Dia beza, bukan semua H-nya sama, tak sama. Makna nanti berubah. Baik. Bertajwidlah.
daripada tajwid, supaya tak berubah makna. Takbir yang tersebut ini dinamakan takbir mursal, terbuka, sunat dibaca pada bila-bila masa. Start daripada maghrib hari raya tu sampailah sebelum takbir sembahyang raya. Bacalah bila-bila. Ada lagi satu takbir dinamakan takbir muqayyad atau muqayyid. Muqayyad ke muqayyid Itulah bahasa Arab ni kan. Muqayyad ke muqayyid. Apa? Ini tadi untuk sembahyang hari raya Idul Fitri. Kalau Idul Adha dia punya takbirnya lain. Maksudnya bacaannya tu sama, muqayyad. Takbir muqayyad yang berkait. Yang sunat dilakukan pada hari raya Adha sahaja, iaitu mengiringi tiap-tiap lepas sembahyang, sama ada sembahyang fardu atau sunat atau sembahyang jenazah. Jangan pelik. Orang biasa lepas sembahyang jenazah baca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini imam lepas sembahyang jenazah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu akbar, Allahu akbar. Imam, ini bukan sembahyang raya. Sunat baca walaupun lepas sembahyang jenazah. Habis. Yang mana imam belajar, makmum tak belajar, kan? Sebaik apa nama tu mayat tu tak boleh lah. Bukan tak boleh, tabu lagi kan. Jenazah ni baca apa ni, belajar kan. Baik, boleh. Lepas tu bacalah doa untuk jenazah. Ni ceritanya meninggal dunia masa hari raya, kan. Itu memang diingat tu setiap hari raya kan. Baik, sembahyang jenazah. Mulai dari waktu subuh hari Arafah malam 9 Zulhijjah. Tadi yang mula maghrib apa nama tu hari raya tu fitrah. Yang hari raya Adha ni mulai dari waktu subuh hari Arafah. Maknanya malam 9 Zulhijjah. Siangnya 8, malamnya 9. Maknanya siangnya hari ni, contoh hari ni 9, esok hari ni 8, esok 9. Malam ni waktu subuhnya itulah dah boleh apa nama ni, takbir raya Adha. Berkekalan hingga masuk matahari hari tasyrik, hari 13 Zulhijjah. Jadi kalau dikira harinya daripada 9 bulan subuh, 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari tu. Ini takbirnya. Ini bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Adapun orang yang mengerjakan haji, hendaklah ia mulakan takbirnya mulai dari zuhur hari nahar, yakni hari yang ke-10 Zulhijjah. Jadi benda ni kena belajar jugalah. Imam je belajar, makmum tak belajar. Imam tak sabar nak raya nampak. Apa pula? Dah lah waktu subuh hari Arafah ni 9 Zulhijjah. Biasa dia belajar raya 10 Zulhijjah. Jadi imam waktu subuh 9 Zulhijjah dah ni apa nama ni, takbir. Baik. Itu takbirnya. Ini bagaimana? Adapun mengerjakan haji dalam mulakan takbirnya mulai dari zuhur hari nahar. Kalau mengerjakan haji, zuhur hari nahar, hari ke-10 Zulhijjah. Yang demikian nyatalah bahawa takbir muqayyad itu tidak ada pada raya fitri. Tapi ingat, raya Adha ni lepas sembahyang sahaja. Sembahyang fardu ke, sembahyang sunat ke, sembahyang jenazah. Kalau raya fitrah tadi, raya fitri, Idul Fitri, sepanjang masa boleh. Untuk menyambut hari-hari raya itu sunat tiap-tiap seorang mandi, yang disebut mandi menyambut raya. Niatnya saja aku mandi hari raya kerana Allah Ta'ala. Masuk waktunya, dan bila air boleh ke sebut nama Allah? Bila air boleh, yang tak boleh tandas. Tapi bila air saya campur dengan tandas, siapa suka campur? Dah dibuat macam tu. Itulah kalau boleh buat rumah sendiri, asingkan tandas lain, bila air lain. Macam dulu kan, asing. Susah Ustaz. Sekarang senang, tandas kat situ, belair kat situ. Dia ada tujuan dia, dia asingkan tu. Habis dah semua rumah campur, macam mana? Baca dalam hati je lah. Baca dalam hati. Tapi ada pertikaian juga. Sebab tandas sekarang ni dia bukan kumpul najis, dia flush, najisnya dah tak ada dah kat situ. Kalau dulu tandasnya, najisnya kat situ.
Cerita dulu yang apa nama ni tak ada pembentungan lah. Sekarang semua dah ada sistem pembentungan. Jadi dah dibersihkan tu kan. Ada yang mengatakan boleh baca, ada sebut nama Allah, bismillah apa semua dalam bilik air. Pasal apa? Walaupun ada mangkuk tandas. Pasal apa? Mangkuk tandas tu tak mengandungi najis dah. Dia dah flush. Air kencing ke apa najis tu dah tak ada. Kecuali lah tak diberus, hitam-hitam, kerak, coklat kan, tu najis lah tu. Ataupun flashnya rosak, takung kat situ kan. Itu lain lah. Baik. Jadi kalau tak pasti yang mana, tak apalah, kita ambil yang apa, bacalah hati je lah. Masuk waktunya mulai dari tengah malam, tetapi sunat ditangguhkan sampai terbit fajar. Malam tu dah boleh mandi sunat raya dah. Kat kampung ramai saudara mara balik ada. Macam saya kemarin kerja sekolah Suria Mega, ada satu orang kawan, dia ni anak saudara pada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia kata pakcik dia ni, Muhyiddin Yassin ni, ada adik-beradik ramai 40 orang kalau tak silap. Kalau tak silap lah ceritanya tu, lupa dia dah meninggal lah kawan saya tu. Pakcik dia hidup lagi. Anak dia ada 40 orang. Jadi punya ramai tu pergi kedai. Kau anak siapa? Bapak. Ni saya ni anak bapak ni. Lupa anak dia punya. Ramai betul anak ni 40 orang. Isteri 4, seorang 10 agaknya lah. Pukul rata semua tu kan. Punya ramai anak tak kenal. Anak dia rupanya. Muka tak sama kan, muka ikut bini masih ingat. Tak sama. Tak kenal lah anaknya. Apa yang ceritanya tadi ni? Balik kampung. Balik kampung. Jadi ramai anak kan beratur, semua nak tidur kat kampung. Malam dah boleh mandi, tak payah tunggu pagi. Beraturlah. Benda air kan. Malam dah boleh mandi sunat, dapat pahala. Lepas mandi tidur balik. Dah masih malam. Tapi esok dah tak payah mandi, ambil sembahyang je. Mandi lagi tak pergi masjid ni kan. Baik. Sunat memakai pakaian yang elok yang ada padanya, mengerat kuku, menghilangkan bau-bau yang busuk dan memakai air wangi. Orang yang lain daripada imam sunat pergi ke masjid lebih awal lagi supaya mengambil tempat masing-masing. Manakala imam sayugia itu hendaklah hadir ketika hendak didirikan sembahyang, nak dekat sembahyang. Jangan marah imam, apa imam lambat? Sunatkan lambat lah. Awak tu yang sunatkan cepat. Marah imam lah. Imam belajar, makmum tak belajar, tu yang payah tu. Dan bersembahyang di masjid lebih afdal daripada tempat lain. Habis tuan, bab sembahyang raya. Masuk pada bab sembahyang gerhana akan datanglah insya-Allah. Cukuplah kadar ni berperkara baca, mudah-mudahan apa yang kita baca bersama bermanfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.